Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini saya diberi peluang untuk berkongsi tentang ciri-ciri pimpinan pilihan wanita muda. Dan wanita muda itu termasuk saya masih muda, dan saya yakin ciri-ciri ini juga menjadi pilihan pimpinan yang diingini oleh wanita di luar sana. Baik, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembubaran parlimen, yang mana bila berlakunya pembubaran parlimen ini bermaksud kita akan menghadapi pilihan raya. Baik, ciri-ciri pertama ialah kami inginkan pemimpin yang bebas daripada rasuah. Satu laporan integriti kewangan global tahun 2017 mendedahkan Malaysia kerugian sebanyak 1.8 triliun menerusi aliran kewangan yang tidak sah, dan sebahagiannya adalah berpunca daripada rasuah. Baik, ingin saya kongsikan satu kisah daripada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu baginda berada dalam satu majlis bersama dengan orang ramai, dan datangnya si Fulan bertanya kepada Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Lalu Rasulullah hanya mengendahkan soalan tu. Jadi orang yang ada dalam majlis tu dia berfikir, adakah Rasulullah tidak dengar soalan tu? Ataupun adakah Rasulullah tidak menyukai pertanyaan tu? Lepas tu, bila Rasulullah dah habis bercakap, Rasulullah bertanya, siapakah yang bertanya soalan tadi tu? Lalu si Fulan dia mengaku, akulah yang bertanya soalan tu. Dan Rasulullah menjawab, apabila hilangnya amanah, maka berlakulah kiamat. Lepas tu, si Fulan tadi tanya lagi sekali, macam mana boleh hilangnya amanah tu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila urusan kepimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka berlakulah kiamat. Bukan seperti yang diperkatakan oleh seseorang yang sebelum ni, beliau mengatakan bila tiada rasuah maksudnya nak kiamat. Bukan Okey. Jadi jelaslah di sini rasuah adalah perkara yang kita nak jauhkan. Jadi amanah merupakan syarat terpenting dalam kepimpinan. Kita nak pemimpin yang bebas rasuah, yang tiada salah guna kuasa dan sebagainya. Seterusnya, kami inginkan pemimpin yang mendahulukan rakyat. Kita tengok ketika pemerintahan Saidina Umar, ketika tu ramai rakyat Saidina Umar ni kelaparan. Pada satu ketika tu perut Saidina Umar berbunyi. Lalu beliau menggosok perut dia ni dan berkata, berbunyilah kamu sekehendakmu untuk berbunyi. Sebab apa? Sebab kita tidak akan merasai lemak dan juga daging selagi mana umat Nabi Muhammad tidak merasainya. Baik. Jadi jelaslah di situ yang Saidina Umar ni sangat mementingkan kebajikan rakyat. Dan ada juga satu kisah yang mengatakan sahabat tengok Saidina Umar ni menjadi, daripada dulu dia seorang yang putih menjadi hitam. Sebab apa? Sebab Saidina Umar ni hanya makan minyak zaitun kerana mengutamakan rakyatnya. Dan kita tahu sebelum ni kita pernah menghadapi pandemik COVID-19. Dan ketika tu keadaan boleh dikatakan sangat getir. Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang susah sampai tak ada makanan, perlu minta bantuan. Dan ketika itu kerajaan pusat dan juga kerajaan Terengganu membuat keputusan untuk memotong gaji pemimpin-pemimpin mereka untuk beberapa bulan sebab nak mendahulukan rakyat. Jadi jelaslah di situ sifat inilah yang kita inginkan yang ada pada seorang pemimpin. Dan seterusnya, kami inginkan pemimpin yang meletakkan Islam sebagai teras utama. Khilafah ataupun siasah yang membawa maksud politik. Ibn Khaldun ada menjelaskan dalam kitabnya yang berbunyi, khilafah ni melaksanakan perintah Tuhan yang berhak menentukan hukum atau undang-undang untuk menjaga agama dan politik mengurus dunia dengan agama. Jadi jelaslah di sini Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Dan untuk akan datang, pemimpin yang macam mana yang kita nak ialah pemimpin yang meletakkan Islam sebagai teras dan yakin dengan Islam itu sendiri dan tidak mudah tergoda dengan segala hasutan. Okey, insya-Allah. Dan seterusnya,
ciri seterusnya ialah pemimpin yang mampu membangunkan negara. Sebelum ni kita menghadapi COVID untuk tahun yang kritikal 2020 dan 2021 lah. Dan banyak kesan akibat daripada COVID tersebut. Ekonomi kita jatuh, berlakunya pengangguran dan sebagainya, dan Malaysia pun terjejas. Jadi lepas sekarang ni kita dah melepasi fasa endemik. Jadi kalau kita tengok kepada negara-negara lain, tidak perlu untuk kita lihat negara-negara lain, cukup sekadar kita lihat negara jiran seperti Indonesia, Thailand, Singapura. Mereka sekarang tengah rancak untuk membina kembali negara. Tapi apa yang berlaku dekat Malaysia hari ini, masing-masing sibuk dengan perebutan kuasa politik. Masing-masing sibuk nak menjadi Perdana Menteri. Jadi saya ingin menegaskan bahawa untuk akan datang, perlunya kita memilih pemimpin yang amanah, profesional, idealistik, yang mampu menatijahkan strategi ataupun tindakan yang baik untuk membangunkan negara. Baik, jadi untuk akhirnya, saya menyeru kepada semua yang layak mengundi untuk sama-sama turun mengundi pada tarikh 19 November nanti, insya-Allah. Ingat, tidak mengundi juga dikira mengundi, kerana kita yang akan menentukan siapa pimpinan yang akan datang. Jadi semoga kita memilih pemimpin-pemimpin yang meletakkan Islam sebagai keutamaan, dan saya yakin ciri-ciri yang disebutkan tadi juga boleh dijadikan panduan untuk kita memilih pemimpin. Sekian, wallahu a'lam.